Okay, semalam kita dah belajar grade kelas, kita belajar interface kelas, kita juga belajar tentang tab-tab kat sini. Hari ni kita nak belajar dalam classwork ni. Sebenarnya yang paling banyak slot ialah dalam classwork. Classwork ni kita nak belajar ni, setiap satu ni kita asingkan slot. Sebab setiap satu ni dia agak ada, nampak je satu tajuk, dalam dia tu ada banyak lagi sub-sub topik. Jadi kena belajar sehari untuk satu ni. Kalau nak belajar semua satu hari, itu cikgu akan penat, cikgu akan letih dan cikgu akan hilang fokus. Kita ingat. Okay, jadi hari ni kita nak belajar dalam question ni. Question. Saya nak tutup kamera ni. Ingat sangat. Okay. Hari ni kita nak belajar question. Question ni dia macam soalan lah. Soalan yang simple, soalan yang cikgu boleh bagi kepada student cikgu apabila selesai satu-satu topik. Cikgu nak buat, kita panggil apa? Pengukuhan. Pengukuhan, kan? Itulah, belajar dalam kelas, habis dah satu subtopik, cikgu nak tanya soalan sebelum keluar dari kelas. Macam itulah question. Dan juga question ni dia boleh buat dalam bentuk survey, survey. Adakah awak faham hari ni tentang apa yang kita belajar? Ya atau tidak? Boleh buat macam tu, itu survey. Okey, question ni sebab dia pendek, sebab satu lagi cikgu boleh terus dapat analisis murid cikgu yang mana belum faham dan yang mana belum, yang mana sudah. Okay, jadi kita mulakan dengan question. Saya dah bersedia dengan beberapa soalan. Okay. Kita masuk sini, masuk ke dalam classwork. Yang pertama masuk classwork. Okay, pergi ke create. Okay. Kemudian ambil question. Question ni dia bentuk macam ni. Ini kita interface dia macam ni lah. Ada question, ada instruction, arahan. Kemudian sama juga macam material semalam, di sini dia dah lain sikit. Material dia tidak ada point. Material tidak ada due date, tapi dia ada topik. Dan ada, kita kena kenal benda-benda ni lah sebelum kita buat question. Okay, dan question ni dia ada dua jenis. Yang pertama ada short answer, yang kedua ialah multiple choice. Cikgu kena ingat bahawa bila kita nak buat short answer, kena pilih short answer. Bila nak buat yang ni, multiple choice. Dan hanya satu soalan saja dibenarkan untuk satu question. Kalau cikgu ada 5 soalan, cikgu kena buat 5 kali question. Dia tak boleh susun dalam ni sekaligus. Dia tak boleh susun dalam ni banyak-banyak. Satu soalan, satu question. Okay. Jadi kita mulakan. Saya dah ready dengan beberapa soalan kat sini. Soalan saya. Okay. Ini contoh question yang saya dah buat. Ini saya nak tanyalah kan, nak uji. Kita dah belajar 2 topik tak silap saya kan. Jadi hari ni saya nak buat soalan question macam ni dan minta cikgu jawab nanti. Okay, nyatakan. Ini ialah soalan. Jadi kita copy lah soalan ni. Sebaiknya cikgu dah ready dengan soalan lah. Kita copy dan kita paste sini. Kalau cikgu nak tambah sikit boleh, ini tugasan saya, tugasan 1. Soalannya, ini ialah short answer. Ini murid kena jawab, kena type untuk jawab. Instruction ni hanya arahan menjawab lah. Contoh jawab dengan tepat. Sila jawab dengan tepat. Itu instruction. Okay, kita tak perlu add apa-apa, tak perlu create apa-apa. Dan kita ingat ini kita nak bagi berapa markah untuk soalan ni. Katakan saya nak bagi, ni soalan ni saya nak bagi 2 markah. Jadi saya
tukar dekat daripada yang default dia 100, kita letaklah 2. Due date bila? Due date mesti buat hari ni 21 kan? Katakan saya nak test cikgu hari ni juga. Pukul berapa habis? Sekarang pukul 11.10. Saya nak cikgu jawab dalam 11.30. Benda yang saya nak tunjuk sebab saya buat sampai 11.30 je. Okay, bila dah selesai buat due date, dia dah ada hari ni 11.30, 11 PM pula. PM kan? PM Dia kena jawab immediately. Okay. Topik, ini kita dah masuk topik apa ini? Ini topik apa ni? Ini yang kita belajar pada hari pertama iaitu apa dia topiknya? Kita pilih kat sini. Pengenalan kan? Pengenalan ke apa? Pengenalan GC. Nak masuk. Okay. Jadi dia tersusun, soalan ni akan tersusun di bawah unit 1. Okay, kita tengok di sini. Student can reply to each other. Kalau kita klik yang ni, murid boleh berbincang. Dia boleh tanya kawan-kawan dia melalui komen apa jawapan. Dan kalau tak seeloknya tak payahlah kalau kita tak nak bagi bincang. Kalau yang ini student can edit answer, kita boleh benarkan. Sebab nanti kalau dia tersalah, dia masih boleh edit answer selagi cikgu tidak return kerja dia. Kalau cikgu dah return, dia dah tak boleh edit. Kita tengok. Jadi saya buat soalan ni dalam kelas didik ni. Sekejap saya copy juga soalan ni dalam kelas sebelah. Sebelah ni. Soalan yang ni. Sama tak? Tugasan. Ini ada yang satu. Bila jawab. Markah. 2. Grade. 3. Masa 11. 20 PM. Antik. Topik. Ini memang cikgu kena buat nanti cikgu kena belajar buat. Tidak cikgu tak rasa pengalaman buat question Okey, dah siap saya punya soalan. Saya pun pergi ke button sini. Ada ask. Button ni kita tengok. Dia ada 4 option. Yang pertama ask, maksudnya terus tanya. Yang kedua schedule. Schedule ni cikgu boleh tetapkan bilakah soalan ni akan keluar pada murid. Contoh kita nak keluarkan esok. Kita buat dulu hari ni. Esok tiba jam dia keluar sendiri. Contoh esok cikgu nak pergi klinik kan, ada appointment. Cikgu tak sempat nak usik komputer esok. Cikgu pun buat hari ni dan schedulekan dia. Cikgu boleh tengok kat schedule ni kita letaklah masa tarikh bila masa dia akan keluar. Jadi sampai masa dia akan appear. Ini machine Okay. Dan lain ni kalau kita nak save draft dulu ataupun tak nak buat ni discard lah Jadi untuk hari ni saya nak ask. Saya pun ask. Cikgu akan menerima soalan. Dan soalan tu disusun dalam unit ni. Nampak kat sini. Nampak tugasan 1. 1 ni. Nyatakan pautan. Jadi murid sebab tu kita galakkan cikgu buat topik. Murid bila dia nak buat kerja dia akan tengok di bawah topik mana. Dan satu lagi, kalau kita buat due date dalam masa 7 hari yang terdekat, dia akan keluar dekat upcoming ni. Dia keluar sini, murid pun nampak, oh kat sini ada. Jadi saya dah ask pun. Saya dah ask. Jadi cikgu kena jawablah. Jawab sekarang. Kalau yang tak mampu nak jawab hari ni tu tak ada masalah. Saya nak tengok cikgu boleh jawab ke tidak.
yang bagi dalam komputer ni cikgu boleh pergi ke tab lain lah untuk jawab. Boleh cikgu? Yang dalam yang guna handphone yang di luar tu tak payah jawab lah. Cikgu tengok je dulu. Nanti saya tukar due date. Okey, saya bagi masa untuk cikgu jawab. Saya bagi masa 5 minit. 5 minit. Nanti kita sambung balik buat soalan yang lain. Saya pun nak jawab juga. Okey. Saya nak tunjuk ke cikgu. Cikgu pun tak tahu nak jawab kan. Mana nak jawab? Tak mengajar cara nak jawab. Bagi soalan je kan. Okey, kita tengok ya. Ini sebagai murid. Okey, sambil-sambil cikgu nak jawab tu saya rasa saya kena tunjuk juga sebab banyak cikgu salah jawab. Banyak peserta salah jawab. Okey. Jadi nanti dijawab dalam komen. Kan? Okay. Banyak orang macam tu. Yeah. Kita dah jumpa banyak kes kat dalam bengkel kan. Okey, sekarang ni saya masuk sebagai murid. Cikgu tengok sekejap sini Saya masuk sebagai murid. Saya dapat kami ni. Sini pun boleh jawab. Kat sini pun boleh jawab. Tak ada masalah. Katakan saya nak jawab dari sini. Saya klik sini dia terus masuk ke dalam question cikgu tadi. Macam mana nak jawab? Nak jawab dekat mana? Dia kena jawab dekat sini. Your answer. Your answer. Tak boleh jawab dekat sini. Nanti kalau jawab dekat sini, semua orang tahu jawapan kita. Ini adalah kelas komen. Kelas komen ni, murid akan jawab sini boleh tahu apa jawab. Jadi nak jawab kat sini. Jawablah kat sini. Saya tak naklah jawab nanti soalan saya, cikgu tahulah jawapan. Saya tunjuk je cara nak jawab. Okey, katakan saya dah jawab sini kan. Jawab. Besar. Okey, jawab. Bila dah jawab, kita akan hand in. Okay, hand in. Kalau nak komen ni, nak komen dengan cikgu je, kita berdua-dua dengan cikgu je, kita boleh private comment kat sini, cakap cikgu, betul tak cikgu? Apa betul macam ni kan? Okay, saya hantar, tak kira lah salah pun. Apa hand in. Hand in, kemudian saya pun hantar komen, betul tak cikgu? Saya tengok ada button edit kat sini kan. Edit ni maksudnya kita boleh betulkan. Murid tu dia ada peluang lagi untuk betulkan selagi cikgu tak return. Kita tengok sekejap. Ada ke tak orang dalam kelas ni macam sunyi sepi. Dah jawab. Dah jawab dah pandai jangan jawab kat sini Tak nampak ni komen ni, kita tak nampak kat sini. Okey, sekarang cikgu nak tengok. Cikgu nak tengok dia bagi tadi soalan ni sebagai cikgu Jadi saya pun tengoklah kat sini. Ni soalan ni adalah survey kita hari ni. Ini kelas, untuk kelas ni baru seorang lah sebab anak murid saya dalam kelas EDD ni ada 3 orang aja. Kan? Kita tengok kelas sebelah pula. Pagi tak boleh masuk. Apa tak boleh masuk cikgu? Cikgu go, dah masuk ke belum? Sekejap, nanti tunggu. Kita bagi dulu masa. Dia jawab. Apa ke cikgu yang tulis kat sini cikgu? Ini pun sama ni kelas jawab kat sini. Jangan jawab di sini. Kalau jawab di sini kita tak kira dia jawab. Tak boleh bagi markah. Tak boleh jawab di sini cikgu. Ni jawab dekat komen namanya. Jawab yang kat mana tadi saya tunjuk? Ni kat sini your answer ni. Jawab kat komen tu semua orang nampak. Kawan-kawan semua nampak. Okey, bagi yang jawab kat sini tadi tu. Mana tadi? Ni ada 7, ada beberapa orang ni. Nadia ni tak boleh dah jawab. Nur Nadia dah jawab, tak apa. Okey, yang terjawab dekat sini ni kan. Okey, terjawab dekat sini. Sila jawab di tempat yang betul. Okey. Sila jawab di tempat yang betul. Tempat yang betul di sini. Okey, kita tengok yang tadi, yang sebelah sini ada seorang jawab. Ini adalah cikgu, sebagai cikgu nak memeriksa cikgu punya tugasan yang bagi tadi dekat dalam ni. Kita akan pergi ke mana? Nak memeriksa kita pergi ke, dia boleh 2 tempat. Yang pertama dekat classwork ataupun dekat sini tu terus boleh juga klik. Dekat sini pun boleh, nak pergi sini pun boleh. Tapi saya cadangkan cikgu pergi dekat classwork lah.
last word sebab cikgu boleh nampak berapa orang dah yang jawab aku punya soalan. Ni seorang boleh, yang 3 orang ni pergi mana hari ni, dia tak datang ke apa kan, ataupun dia belum dapat mesej ke. Okay, jadi kita pun boleh view apa, dia masuk sini. Dia masuk, nampak yang jawab ni seorang baru. Dia ada bagi PM, tapi betul tak cikgu dia tanya. Bagi yang murid yang dah menjawab, pada ruangan kolom markah ni, dia dah ada warna hijau macam ni. Ini 3 orang lagi ni belum jawab lah. Belum jawab. Belum jawab, dia tak keluar hijau ni, tak keluar markah per berapa. Murid ni dah jawab, tapi dia jawab salah. Bukan jawapan yang betul. Cikgu dia akan bagi dia peluang. Cikgu dia bagi peluang kat dia. Cikgu boleh komen. Boleh jawab semula ke. Saya nak jawab semula, klik je lah kembang ni. Betul tak cikgu ni? Salah. Dia tak buat lagi. Jadi garang buat semula. Dia jawab macam tu. Kan? Apa jadi pada anak murid dia ni? Dia pun dapatlah mesej cikgu dia kat sini. Sekejap. Dia pun dapatlah mesej cikgu salah buat semula. Jadi murid ni dia boleh edit. Dia edit dan jawab semula. Itu yang saya beritahu tadi, murid boleh edit. Bila kita benarkan murid untuk edit jawapan, dia pun edit jawapan. Dia dah edit, hand in balik. Boleh hand in balik. Barulah cikgu tu bagi markah. Okey, setakat ni boleh cikgu? Apa orang ada jawab ni? Tak gemar juga kita nak pergi ke situ kan, sebab dia nampak. Kita pergi kat sini lah. Sini. Dah 70 orang jawab. 73. Saya dah assign pada 165 orang. 73 orang menjawab. Jadi macam tu lah. Boleh? Saya tak nak semak lagi sebab nanti dah habis due masa je baru saya nak semak. Sekarang kita pergi yang kedua. Antara bagi peluang pada kawan-kawan yang nak jawab tu. Dah ada berapa orang dalam kelas hari ni? 132. Kita buat ambil kehadiran 132 orang ni jap. Hand in dalam phone pun boleh. Pun lagi mudah kan kat tangan. Kalau cikgu guna meet, kena meet ni nanti tak jumpa cari pula. Macam mana kita nak tahu kita dah send jawapan? Ada butang edit tu. Ada butang edit cikgu. Cikgu nampak tak butang edit yang saya tunjuk tadi? Ni kat sini. Contoh saya jawab. Bila kita dah hand in, dia akan ada butang edit. Ini maksudnya cikgu dah hantar. Ini 2 kali salah dah ambil bunga kembang ni, hantar salah juga lagi. Biar dia kat situ. Sekarang boleh kita teruskan. Saya teruskan lagi sekarang kita buat lagi. Buat soalan question juga lagi. Tetapi kali ni ialah soalan saya. Kali ni ialah soalan jenis multiple choice. Multiple choice. Ni semua soalan ni. Saya ambil ini kopi sebelum guru perlu apa. Ni kita tukarlah jadi multiple choice. Letak ini jadi tugasan kan. Soalan 2. Guru perlu. Multiple choice. Ini sama juga tadi arahan dia. Sila jawab dengan betul. Kemudian option. Kita buat option ni. Kita ambil kopi dia. Betul tak? Ada 2 saja option. Ini pun tak payah add dan tak payah create. Ini ada satu markah. Sama juga point dia. 2. Due date. Hari ni juga pukul topik apa ni?
topik pengenalan juga. Masuk dekat situ, student, ini lain. Bila multiple choice, dia hanya ada satu option pilihan. Student can see class summary. Kita boleh benarkan student melihat apakah rumusan daripada soalan 2 ni. Okay, so kita ask. Ni sama juga, tak ada apa, sama yang saya dah sebut tadi. Kemudian kita ask. Okay. Ini anak murid saya ni. Okay, ni. Okay, ni ini anak murid. Anak murid dia dapat macam ni je. Kan? Jadi dia terus boleh jawab lah macam ni. Klik di sini. Ini ataupun ini. Yang ini yang multiple choice ni dia tidak boleh edit lagi dah. Dia pilih, kira mati terus lah kan. Okay. Katakan saya hand in lah. Ni murid dia terus kat sini hand in. Hand in. Okay. Tadi saya balik semula cikgu. Ni murid dia dapat summary dia macam ni lah. Ada seorang yang jawab. Dia seorang je lah sebab dia baru dia yang seorang yang jawab. Kalau cikgu tadi di sini. Cikgu di sini. Saya balik semula ke classwork. Kat sini dia nampak ada seorang dah jawab betul. Contoh okay. Jadi dia tak perlu semak apa. Nanti saya akan tunjuk mana step yang seterusnya macam mana dia nak bagi markah kepada murid. Ini markah ni belum sampai kepada murid ni. Murid pun tak tahu jawapan tu betul atau salah. Okay, jadi kita tengok dekat kelas sebelah berapa orang yang dah jawab. Okay, 84 orang yang dah turn in. Okay, 83 jawab B. 81 orang dah jawab A. Okay, kita tengok ada tak orang komen kat sini. Ada lah sebab yang ni dia lebih dia tidak ada ruang untuk komen kan. Jadi cikgu dia tengok tadi pada permulaan tu dia dah tahu dah murid dia boleh catch up tak dia punya pengajaran. Sebab B adalah jawapan yang betul. Ada seorang jawab salah. Boleh tengok tak siapa yang salah. Jadi cikgu tu boleh tengok siapa yang salah. Salah cikgu. Tak boleh betul dah lah. Multiple choice tak boleh. Yang ni cikgu tahulah ini semua budak-budak yang jawab betul. Okay. Ini kemudahan pada question. Ya. Mungkin cikgu ni dia nak test ke. Nak test salah ke tak. Okay, nampak kat sini. Jadi, macam mana cikgu nak bagi markah ni? Ada 80, 90 orang ni. Ayuh pensan kelas saya 90 orang nak bagi markah. Tapi question kekurangan dia macam tu lah. Okay, dia kena bagi satu-satu. Katakan saya nak bagi markah. Ini yang jawab A duduk atas. Kita tahu itu dah salah. Jadi, kita buat apa macam mana? Wrong. Ini betul. Tapi dia satu-satu macam ni lah. Receh sikit. Kan, dia tak boleh import grade. Okay. Sebenarnya nak memeriksa apa-apa jenis question yang macam ni dia lebih mudah guna phone. Guna ni dia ni sikit. Okay, katakan saya dah bagi markah. Saya dah bagi markah ni untuk soalan ni. Untuk soalan ni, jadi draft. Bila kita bagi markah, dia bertukar menjadi draft. Sebab apa dia jadi draft cikgu? Sebab kita belum return markah lagi. Markah ni hanya draft. Okay, jadi nampak ni bila kita dah bagi markah dia titik kan. Jadi kita boleh return, klik return. Barulah murid tu dapat tahu dia dah betul ke salah. Dan markah dia pun sah. Okay, saya pun dah, dia secara default dia dah tick pada yang kita dah bagi markah. Pun return. Dia akan tanya, return? Yes, return. Okay. Bila dah return, markah tu dah tak ada lagi draft. Cikgu, boleh tak setakat ni sampai sini? Boleh
Panilia, kalau kita tersalah bagi markah macam mana? Kita boleh ulang balik? Boleh. Contoh saya kita bagi Asya ni. Buat satu je. Saya buat satu Okay. Lepas tu kita return. Sorry, kita bagi dia 3 lah kan. Contoh. Okay. Kalau kita dah return, saya return ni sekejap Return. Kita boleh update. Kita klik balik, kita update balik. Kita boleh dua balik. Lepas tu kita pun return sekali lagi. Dia tetap jadi draft kan? Kita return. Jadi kita boleh update. Student tu akan dapat 2 markah lah. 2 markah lah. Okay. Sebab tadi saya tersalah 3 mana? 3 pula ni per 2 je kan? Ataupun tersalah bagi ataupun yang ini kita ataupun kita bagi kosong. Kita bagi kosong ke dia boleh. Tak ada masalah. Macam kita macam kita update markah lah. Setakat ni boleh cikgu, kita diam cikgu semua. Okey. Dah short answer dah. Multiple choice pun dah. Kita tengok yang short answer tadi macam mana nak mereksa dia. Nak mereksa markah short answer mana tadi? Yang ni kan. Okay. Alamak, kenapa dia 102 ni? Cikgu dia bagi markah tadi rasa macam 2 je. Banyak 1,000 tau bagi markah nak duit dia. Tadi dekat 1,200. Ya. Ini boleh tukar kat sini. Saya nak bagi 2. Update. Nak tukar dia kat sini je. Tak ada susah. Lepas tu dia tukar balik. Nampak? Ini tapi ginilah caranya. Tapi nak bagi markah dia juga leceh macam tu. Kita klik sini. Bila kita klik sini, nama yang ini je tertera. Kat sini. Klik sini. Macam gitulah juga caranya. Tak ada masalah. Dah jawab Amutah. Cikgu boleh reply kat sini. Dan caranya pun sama. Kena return. Return. Dah return. Return pergi mana? Ini yang belum return tau. Kalau yang jenis soalan macam ni, yang dah kita return duduk bawah. Duduk bawah ni. Graded. Ini dah grade. Yang missing-missing ni kenapa? Kita tengok kenapa dia missing. Missing kerana dia tidak menjawab dalam masa due date. Dia missing lah. Sebab tadi saya tetapkan pukul 11.30. Saya sengaja letakkan 11.30 sebab saya nak tunjuk pasal missing ni pada cikgu-cikgu. Okay. Jadi kita tahu bahawa murid-murid ni dia belum jawab dan melepasi masa due date. Adakah dia tidak boleh menjawab? Dia masih boleh menjawab. Sebab saya nak tunjuk ini bila kita jawab lambat. Ni macam ni ada 2-3 orang ni. Bila dia jawab lambat dan melepasi tarikh tu kan, dia keluar dan late. Saya nak tunjuk dia dan late. Maksudnya kita tahu dia lambat. Ini terpulang kepada cikgu lah. Terpulang kepada cikgu dan late dia nak bagi markah berapa. Terpulang kepada cikgu. Kalau cikgu kesian bagi je markah. Boleh buka balik masa ke macam mana? Cikgu boleh buka balik masa. Okay. Tak ada masalah. So, bila buka tu yang missing akan hilang lah. Dan late tu akan hilang. Okay, kita tunjuk mana kita nak tukar due date, kena masuk balik dekat soalan tadilah. Katakan saya nak tukar balik dan late kesian kan. Sebab tadi saya nak test je, nak tunjuk kan. Tadi kat classwork. Pergi sini. Ni soalan 2 ni. Kita klik edit. Kita tukar tarikh dia sehingga esok. Pukul 11 jugalah. Yang ni yang mana? Multiple choice kan? Multiple choice tak tadi? Bukan. Ini dah habis juga kan? Buat je lah.
Macam tu je lah cara nak tukar dia, tak ada masalah. Oh, tukar untuk semua tu lah. Tukar je. Nanti semua lah, tak ada masalah lah. Yang tertinggal hari ni boleh jawab sampai esok. Tak ada masalah. Okay, ni satu, tugasan satu ini sama je. Pergi butang 3 ni, klik edit dan tukar kat sini. Tukar due date dia esok, okay, masa yang sama, kemudian save. Okay, dah siap dah buat soalan question. Okay, soalan question dia mudah je, tapi nak menyemak dia leceh sikit lah kan. Dia kena type. Murid nak tengok markah dia macam mana? Murid dia okay, sekarang murid yang dah saya periksa tadi dah dapat belum markah? Saya tunjuk yang ni lah. Saya tunjuk yang budak ni dia jawab dulu. Okay, ni dah dia jawab. Okay, dia edit balik yang ni. Okay, hand in. Okay, cikgu dia pun semak. Nak semak klik sini. Okay, ni dah betul. Dia dapat 2 markah. Return. Cikgu tanya, cikgu jangan diam je. Seorang ni Aiman ni mewakili menanya lah ya kan. Ada dekat mesej. Okey, Okey, macam mana nak tengok markah tu? Okey. Okey, ni kan dia dah return. Sekejap kena refresh balik. Dia dah market, nampak tak? Oh, okey. Dah market. Dapatlah 2/2 kat sini. Tadi dua je tadi kan. Ini dia tahu ini jawapan yang betul. Dia markah untuk setiap satu-satu soalan lah, bukan semua soalan lah. Taklah, satu soalan lah. Ini dalam question memang macam tu. Oh, bukan total untuk semua soalan Tak. Soalan yang satu lagi dekat satu lagi lah. Satu kat macam kat sini kan. Ni. Soalan tu jugalah. Tapi yang ni dia cikgu belum lagi credit macam ni. Tak credit lagi. Tak ada markah. Oh, yang tu belum ditanda lah maksudnya. Belum ditanda. Okey, sekarang ni bila kita dah ada tugasan macam ni, cikgu tengok bila kita dah ada tugasan macam ni, dekat grade dia dah keluar satu jadual markah. Nampak semalam grade ni kosong kan? Okey. Jadi dekat grade ni dia dah keluar. Kita dah ada dua soalan. Soalan 1, soalan 2. Yang ini yang saya dah bagi markah ni yang saya dah return lah. Yang grade belum. Ni dekat cikgu saja kan? Ini cikgu. Murid dia tak tahu pun markah kawan dia. Dia hanya tahu markah dia je. Dia tak tahu markah kawan dia. Itu privacy yang Google jagalah. Dia tak tahu markah kawan dia. Dia hanya tahu markah dia saja. Ini markah yang saya dah semak. Yang hitam-hitam saya dah semak lah. Yang hijau-hijau tu sudah menjawab tapi saya belum semak. Cikgu nak faham Bila cikgu create lagi banyak tugasan, dia akan tersusun di sini. Bukan kita yang buat kolom ni. Dia dah auto buat. Okay, tomorrow dah apa maksudnya? Itu due date. Okay, kita tengok sini class average. Yang ini yang semalam masa Dr. Nahana ada terangkan dekat dalam setting kelas. Setting kelas tu kan ada grading tu. Inilah dia gradingnya. Class average ni 1.78, 1.4 ni. Ini saya kena tahu apa 1.74 ni. Markah class average. Okay. Maksudnya ada murid kita yang belum, kalau 2 tu full lah sebab ni 2 je markah dia kan. Ni dikira average ni peratus. Kan? Tak apa, sebelum kita pergi guna full, ada satu dah saya tertinggal ni. Okay, dalam question boleh tak kita letak lampiran? Kan dia ada lampiran tadi kan? Okay, kita buat sekarang ni soalan yang berbentuk lampiran. Okay, kita klik question. Kita buat soalan ketiga. Ini adalah ikon bagi kelas work material. Betul atau salah? Okay, saya bagi soalan. Ini soalan ni ada lampiran. Jadi bila kita nak letak lampiran,
Ya, ini soalan bentuknya multiple choice, betul atau salah. Okay. Ada lampiran. Ya, kat sini dia tanya ikon. Mana ikon? Kan, jadi kena ada lampiran. So, nak letak lampiran, kita klik button add. Button add, cikgu kena pilih lah dari mana sumber lampiran cikgu. Macam saya dah sediakan dalam komputer, saya ambil daripada file. Saya klik file dan saya select file from device. Saya dah simpan satu gambar. Ya, saya ambil Rajah. Okay, Rajah set soalan ni. Saya ambil yang ini. Dan saya klik open dan upload. Nampak gambar ni. Kan? Gambar dari saya. Jadi bila murid nak menjawab, dia tengok gambar ni. Ini ikon classroom material ke apa? Okay. Due date dia saya buat esok juga. Itu gambar dia semua. Itu je gambar. Tomorrow, topik. Topik apa ni? Topik hari ni ke semalam? Ini hari ni punya ni. Semalam. Okay. Okay dah. Kemudian dah siap. Okay. Ini ada satu lagi button yang saya tertinggal. 2 button ni. Okay. Kalau cikgu ada banyak kelas. Macam saya ada banyak kelas kan. Bengkel GC ada 2 kelas. Saya boleh tick. Kan 2 kelas. Dia akan hantar soalan yang sama kepada kelas yang cikgu create dengan ID yang sama tapi kelas tu adalah aliran yang sama. Contoh ini GC, ni pun GC. Okay, jadi saya boleh klik 2 ni dan dihantar soalan tu serentak. Okay, jadi tak perlulah cikgu nak kena buat satu kelas lain, ya. Okay, ada banyak boleh buat kelas. Kelas banyaklah hantar. Okay, satu aliran, satu subjek yang sama. Okay. Kemudian itu kelas. Katakan kita hanya satu kelas saja. Kita nak hantar pada student yang tertentu. Kan kita boleh pilih. Ni tak nak hantar semua student, saya nak hantar dekat Rosmaini, nak hantar dengan Rahim je 2 orang. So, hari tu dia tertinggal. Dia lambat masuk kelas. Kan? Jadi saya hantar kat 2 orang ni je lah. Okay, bila saya klik tu, 2 student je hantar soalan ni. Orang lain tak dapat. Orang lain memang tak dapat. Ya? Ini special. 2 orang murid ni. Okay, itu contoh. Yang ni saya akan hantar semualah. Kemudian dah selesai ni, kita pun okay. Itu yang ada lampiran. Tadi saya tertinggal yang lampiran tu. Dah hantar pun. Itu jangan jawab lagi lah kemudian sebab kita belajar belum habis ni. Sekarang dah pukul 12, kita masuk kepada macam mana kita nak buat question menggunakan phone. Okay, ini classroom. Okay. Kita masuk ke classroom. Okay, pergi ke classroom. Ada butang tambah tu. Dia dekat phone ni kena klik butang tambah ya. Kemudian ada question. Dan tanyalah macam biasa je. Tak ada masalah. Jadi boleh tak saya copy dari sini. Dia letak kat situ. Letak soalan kat situ. Dia tak boleh copy paste. Tak boleh begitu sini. Dia tak boleh. Okey. Tak boleh. Kejap tadi. Tak ada. Sekejap. Dia tak boleh. Kena type. Tak apalah, dia dah ada juga tapi dekat situ. Soalan berapa dah ni tadi? Soalan 1. Soalan 1. Tak ingat. Tak apalah. Okey, ini markah dia.
nak try je kan. Maka dia letak 2 kat sini, kemudian save. Okay, due date sama je. Due date dia keluar kalender macam ni. Okay, time. Okay. Dia bagi jam. Dia bagi jam. Kena tukarlah jam tu. Pakai tangan pusing. Okay, kemudian unit 1, save. Dah save. Ni masuk answer lah. Ni student can edit answer, yes. Student can reply to each other, tutup. Buka yang ni. Okay, macam mana nak hantar dia? Hantar guna roket ni. Tempat kertas. Tempat kertas. Panjang jawapan. Okay. Jadi ini dia pelik sikit lah. Saya kenapa malas nak type kan. Jadi soalan 4, mana soalan dia duduk dekat instruction ya. Okay, ini kelas. Okay, jadi saya pun hantar. Kalau ada lampiran kat mana nak letak? Sama je semalam tu dekat klik kertas. Ya. Okay, klik sini. Dah hantar. Dia duduk di bawah unit 1, ada 4 je kat sini. Okay. Oh, yang terbaru dia akan ada kat atas. Dia akan di atas. Boleh je kita move je, boleh, tak ada masalah. Okay. Jadi macam tu juga cara dia, tak ada susah sangat. Cikgu sebenarnya sambil-sambil ada, kalau ada appointment dekat klinik kan, tunggu orang ramai kan. Aku nak bagi question kat murid aku lah. Kan? Itu je. Cikgu pun buat. Itu cikgu dah sampai. Stress lah kawan. Asyik dapat soalan ni. Sekarang ni kalau short answer, ini. Kalau multiple, pilih bawah. Kan? Ada multiple choice pun boleh. Okay, ini saya ambil. Ya. Okay. Soalan ini kelima dah. Kelima. Tak boleh apa-apa soalan. Dia tak jadi kelima. Tapi dia tulis jugalah. Dia layan jugalah. Okay, 2. Save. Due date. Masa tengok tadi jam cikgu kena pusing jam ni. Pusing jam. Pakai tangan. Kalau nak 11 PM, kalau nak AM atas. Okay, PM. Klik kemudian okay. Option. Tadi option tu. Macam boleh tak copy ni? Tak tahulah boleh copy ke tak. Tak pernah cuba lagi buat copy ni. Harap boleh. Assalamualaikum. Tak boleh lah. Tak boleh. Alergi lah. Tak, sebab kalau sendiri tengah buat untuk murid kita tak apa kan. Ini nak belajar ni. Sampai tak ada kerja ke kan. Tak, kita menggunakan kod kelas. Belah kita layan je kod kelas. Tak ada. Kod kelas lagi apa tadi? Soalannya. Tak hafal. Invite guru menggunakan ID. Kita buat 2 je lah. Menggunakan ID atau email. Kalau murid dah jawab, kita boleh ubah soalan balik ke? Tak boleh? Tak boleh lah. Tak acik lah ubah soalan cikgu. Tak adil. Okey. Boleh sebenarnya. Boleh. Tapi kesian lah anak. Tak adil lah kan. Dia jawab kan? Dia jawab lah. Buat soalan lain. Itu sabotaj lah. Sabotaj anak murid lah. Okey, dah siap. Kita pun send. Okay, saya tak tunjuk lah lampiran. Lampiran ni cikgu dah boleh explore sendiri guna kertas ni Okay, jadi dah siap. Dah siap lah. Jadi kita punya. Kita boleh tanda tak dekat handphone? Boleh? Nanti saya tunjuk. Okay, dah siap Okay. Sekarang kita nak menerima. Sekejap ada tak dalam ni saya punya anak murid ni? Ada anak murid saya nak menerima. Ada satu. Sekejap
Okey, sekarang sebagai anak murid saya tunjuk juga sebagai anak murid yang menjawab dalam phone. Okey. Cikgu kena tahu juga anak murid punya gambaran. Kalau tidak nanti anak murid tanya kita macam mana kita nak jawab. Kita tak tahu. Okey, ini sebagai anak murid. Anak murid. Jadi dia akan terima soalan. Nampak tu soalan question 5. Dah buka, saya tak ada link join kelas hari ni. Link join kelas. Link join kelas macam mana? Link ke apa? Yang ada cikgu tadi saya letak. Okey, kejap Yang nanti saya jawab cikgu Rusna ni. Okay, sekarang kita dah terima soalan lah. Soalan. Sama ada kita boleh jawab daripada stream ni ataupun nak pergi ke classwork. Pergi ke classwork. Soalan duduk di bawah unit ni tadi kan. Unit 1. Ini dia soalan dia. Soalan 5 ni. Cara nak jawab ni. Ini dia akan terima juga soalan yang sebelum ni. Okay, katakan dia nak jawab soalan 5. Dia klik kat sini, dia terus ada. Ini soalan multiple choice terus ada kat sini lah. Tak ada masalah. Jadi pilih, boleh pilih. Boleh pilih kemudian hand in. Tak nak jawab ni, jawab soalan yang dah lepas. Nanti kan bocor kan. Okay, ini macam ni. Ini soalan macam ni. Murid menerima soalan short answer. Jawab kat sini. Okay. Kemudian dia kena hand in. Kat bawah tu, hand in. Okay. Dah hand in dah. Dah hand in. Okay. Answer submitted. Biasanya dia jawab lah. Ada butang edit tu dia jawab lah Okay. Itu soalan. Kemudian soalan jenis multiple choice. Okay, yang ni. Kan? Macam ni lah. Murid akan terima macam ni je. Okay. Klik sini dan hand in. Submit. Multiple choice macam tu. Short answer tadi hand in. Okay. Dah. Dia boleh lihat juga summary. Bila dah jawab boleh lihat summary. Bukannya sebelum jawab baru dapat dan dah lihat. Dia tahulah mesti orang ramai jawab B kan. Dia tak. Sebelum dia jawab tak dapat lagi summary tu. Okey, dah siap untuk cara murid menjawab. Sekarang ni kita nak tengok pula cara memeriksa guna phone. Saya pergi ke kelas saya tadi. Okey. Dah. Okey, ini ada 2 tegasan yang saya bagi kat soalan 11.1 ni. Okey. Nampak ini sebab apa ni jawab macam ni? Ni sebab jawab dalam komen. Kan? Jawapan yang kalau nak periksa pergi dekat student answer ni. Student answer pergi dekat murid ni. Dia jawab kan? Okay, bagi 2 markah. Terus return. Okay. Ini dia bergantung. Okay, word return tu ini data. Dia pula murid yang kedua. Senang lagi daripada seorang demi seorang. Dia seorang demi seorang lah sebab dia terus keluar macam tu kan. Ini cumanya dia bergantung pada internet kita lah. Okay. Tengok load sikit dulu, load lah tu. Macam tu, okay. Masa free pun kita boleh tanda lah kan maksudnya. Kita boleh terus tanda, tengok yang dah siap kita tanda dia duduk di bawah. Ini dah assign tapi belum jawab. Assign tu maksudnya kita dah assign tapi dia belum jawab. Ini yang kita dah bagi markah di bawah. Tapi kelas cikgu tak adalah ramai macam kelas saya ni beratus-ratus kan. Dah complete. Kelas cikgu mungkin 30 orang. Okay, sambil-sambil cikgu tu rehat-rehat tu. Tengok TV kan, iklan, return, markah anak murid kan. Bila dah cerita start balik,
Tengok cerita pula. Tengok Korea. Itu lah kan. Situasi sebenar macam tu lah. Sambil baring-baring. Sambil duduk sebelah suami memandu. Awak buat apa tu? Awak buat apa tu? Tengah ride kertasnya. Itulah sembangnya kan. Nak masak tak boleh lah. Okay. Okay dah. Senang je kan? Okay. Tak ada susah. Ini jenis, ini yang tadi apa? Short answer kan? Okay. Ni ada yang belum lagi dia beritahu. Okay, tak apa. Yang ini multiple choice. Student answer. Sama juga. Dia dah nampak macam ni. Dia nampak jawapan murid lah. Kan? Okay. Senang je kan? Tak payah buka laptop. Buka laptop ni cinta juga kadang tu kan? Balik rumah tu dah penat, layan aku laptop. Kan? Itulah contoh. Okay, dah siap cikgu dah. Hari ni kita punya kelas pukul 12.15 minit. Okay, ada pertanyaan? Cikgu Alia, kalau Cikgu Alia, kalau kita hantar dokumen, assignment untuk dokumen, murid mesti kena download dulu ke? Sebabnya bila saya masuk sebagai murid lah, benda yang kita hantar dokumen tu tak boleh terus buat ke atas dokumen tu, betul ke? Okey, cikgu yang cikgu soalan tu dia di bahagian ni cikgu, bahagian assignment. Okey, jangan guna lampiran yang cikgu nak bagi dia menaip atau kena perlu jawab atas lampiran tu, jangan guna question. Ya, jangan guna question. Question ni dia soalan direct je. Dia tak boleh kita letak dalam lampiran, suruh jawab dalam lampiran. Itu tak sesuai pada question. Dia sesuai pada assignment. Okay, kalau cikgu satu sesuai pada assignment, nanti bila dah sampai part assignment, cikgu belajar macam mana nak buat. Okay, jawapan dia kalau cikgu, bergantung pada cikgu bagi. Kalau cikgu bagi Microsoft Word, dia memang kena download dululah. Sebab Microsoft Word tu bukannya Google punya apps. Dia kena download dulu, dia jawab dalam komputer dia. Jadi nanti bila tiba part assignment nanti, saya akan beritahu cikgu cara macam mana tak nak bagi murid tu kena download. Bila kita pakai Google, semua kita kena ambil Google Apps. Jadi kena download aplikasi tu macam mana? Okay, kalau guna Google, contoh Google Doc kan, Google Doc, Google Slide, ya memang kena install Google Doc, Google Slide dalam phone. Baru dia boleh jawab direct tanpa download. Contoh macam saya pun memang macam sebagai cikgu pun macam tu. Bila cikgu bagi bila cikgu bagi kerja assignment kepada murid yang memerlukan dia menjawab dalam bentuk dokumen, cikgu pun kena ada Google Doc ni, Google Slide ni ataupun Google Sheet. Bergantung kepada cara cikgu hantar assignment. Cikgu pun kena download apps. Kalau tidak, cikgu tak boleh buka yang anak murid punya. Anak murid punya yang cikgu dah bagilah. Itu satu jawapan. Mana dia tak support lah, untuk buka. Dia tak support, dia tak support lah. Nanti dia jadi PDF. Ada soalan dekat message tu, dia kata dia tak boleh buka soalan nombor 3. Tak boleh buka soalan nombor? Dia tak boleh buka gambar. Tu macam tu juga kot, tak support kot. Dia guna phone ke guna apa mana tadi? Kat message. Kat chat Soalan nombor 3 tak boleh gambar, tak boleh nak tengok. Cikgu Noraida, cikgu guna phone ke guna guna ni komputer? Dia ada simbol tu kan, gambar simbol. Yang simbol tu. Mana soalan tu? Mungkin ada yang tak support. Saya hantar kepada itu dah kelas mana saya hantar? Kelas ni ni. Soalan apa? Kan? Ini kan. Soalan kelas ni. Maknanya
question ni Cikgu Alia maksudnya dia soalan pendek je lah ya? Dia soalan pendek yang murid boleh terus jawab kat situ tanpa download. Ini kan soalan nombor 3 ni. Tak boleh tengok gambar ni kan? Okey, tak siapa kejap Tapi dia pakai komputer. Pakai komputer Dia cakap tadi dia pakai komputer. Okey, kejap saya buka sebagai murid sekejap. Saya rasa tu ada masalah juga sebab murid-murid pun kalau kita attach apa-apa ada yang dia tak boleh buka. Saya rasa tu pun jadi isu juga. Dia ada yang ada kes yang kalau gambar terlalu besar, kalau dia buka dia kalau gambar tu terlalu besar pada phone kan dia tak boleh buka lah. Sekejap Classwork soalan nombor 5 lah ni kan. Ni nombor 3. Kalau ikut komputer saya ni nampak lah benda ni kan. Dalam komputer okey. Dia jawab dalam komputer okey. Dalam phone kena. Okey, kejap saya tengok dalam phone sekejap. Dalam phone. Nak update kot. Sekejap. Okey. Dalam phone. Cikgu dalam phone. Phone saya dah padam belum kan? Okey, ini adalah soalan 3. Soalan 3 kan? Ini adalah ikon bagi kelas work material. Betul atau salah? Okey, yang ni kan dia keluar gambar bukit-bukit ni kan? Okey, cikgu kena klik gambar ni. Dia show kat sini. Klik tak gambar? Tapi ada juga kes yang saya jumpa dia tak keluar sebab size picture tu terlalu besar lah. Dia setengah-setengah phone yang RAM dia rendah tu kan. Dia tak boleh paparkan gambar. Dia ada maximum size file. Setakat ni saya tak jumpa juga. Tapi kalau ini saya guna PNG kan. Elok-eloknya PNG tu dia besar sangat. Elok-elok cikgu pakai JPEG dia. JPEG dia lebih kecil. Okey, yang ni saya pakai PNG. Jadi cikgu kena klik gambar. Cuba klik cikgu mana tadi yang tak dapat tu? Dapat dah belum? Jawapannya apa? Okey, saya tak nak jawab. Kita tengok kat depan ni Kita tengok dalam kelas. Okey, ni question lambang dia macam ni. Kan? Soalan dia material kan? Cikgu tengok kat create ni. Kita tengok kat create. Material icon dia macam mana? Question icon dia macam mana? Ini pun ada dalam soalan cikgu, benda kecil-kecil ni pun ada. Okay, bagi cikgu, bila cikgu aplikasi benda ni cikgu nampak lah button ni. Ataupun kadang dia aplikasi tapi dia tak pernah tengok pun icon kan. Kena create lah. Macam kalau cikgu dah terbiasa dengan icon, cikgu nampak, oh ini material ni. Kan, cikgu pergi classwork, cikgu tengok ini material. Soal ini question. Kan? Nampak? Ya cikgu? Belum hadam lagi lambang dia. Belum. Cikgu ingatlah, biar cikgu buat cikgu ingat. Oh ini question ni. Ini material. Jadi jawapan dia saya dah bagi clue. Cikgu fikirlah sendiri. Okey. Okey, cikgu tak boleh bagi direct jangan feeding ya. Jangan feeding budak. Okey. Tak jawapan juga. Salah. Tak tahulah jawapan. Tak tahulah betul ke salah. Cikgu tengok balik ni. Ini kalau ini lambang ni question, kalau lambang ini material. Betul ke salah? Okey, saya rasa ada JU lain nak tambah. JU lain diam dah. Friday ada tadi nak tunjuk video apa? Dia pergi mana dah Friday? Tak ada. Tak ada. Saya pun Friday nanti boleh beritahu ni. Semalam ada soalan.
Kau dah hilang masa tu. Macam mana nak buat Jawi dalam ke classroom? Kan? Ustaz-ustaz dia nak buat Jawi lah. Bahasa Arab kan. Bahasa Arab boleh. Bahasa Arab boleh. Dia tak ada masalah. Sebab bahasa Arab tu dia bahasa dan tulisan antarabangsa. Bahasa Tamil, bahasa bahasa Tamil. Apa tu? Bahasa Tamil, Mandarin, itu tak ada masalah. Bahasa-bahasa utama antarabangsa tu dia tak ada masalah. Cikgu tukar je bahasa. Kat bawah ni kan cikgu pernah ada lah dulu ni. Nampak kan? Macam saya ni ada juga Arabic. Okay. Kena add dulu language kat bawah ni. Okay. Ada tak jawapan? Ada tak cikgu yang semalam, cikgu yang menanya semalam? Ada semalam. Ada tak dia masuk hari ni? Soalan 4 tak terima. Okey, soalan 4 tu saya hantar ke dalam kelas satu lagi. Nanti saya buat semula pada kelas ni. Dah bocor. Soalan 4 dalam kelas lain kot. Ya dalam kelas lain. Nanti saya copy balik dalam ni. Saya hanya klik view question terus ada soalan jawapan dan gambar. Ya kot, ada kot. Ada yang tak dapat lah. Okey, soalan 4 cikgu share 3 orang tadi je kan. Betul. Untuk kelas lain. Sekejap lagi saya copy balik. Soalan tu cikgu kena jawab juga. Itu adalah sebahagian daripada soalan-soalan dalam ujian. Tapi saya tukarlah sikit ayat dia takkan sama kan. Kalau dah hand in jawapan tak boleh betulkan? Hand in jawapan, kalau cikgu benarkan edit, masih boleh edit. Oh, tadi tengok soalan yang pertama tu je boleh edit. Yang soalan 2 dengan 5 tu tak boleh edit dah. Sebab saya tak tick yang student can edit answer tu. Tick lah. Kau dah salah dik. Tolonglah cikgu, tolonglah. Tolonglah cikgu, tolonglah. Nanti lah saya tengok boleh edit ke tak. Boleh edit lagi ke tak. Kita boleh komen tu, cikgu tolonglah edit. Itu dia kena PM tepi. Kuih raya ke sebalang kan. Okey, dah. Okey, mana saya ni boleh jawab? Galia? Ya saya. Saya nak tanya, jadi maksudnya quiz assignment tu dengan question tu benda yang berbeza lah cara kita nak post soalan tu kan? Benda yang berbeza cikgu. Okey, jadi kita kena tahu dulu lah macam mana bentuk soalan kita, kemudian kena pilih daripada tiga tu. Kena pilih. Okey, terima kasih. Okey, sama. Dia yang paling sebenarnya yang paling mudah ni ialah question. Yang paling mudah. Tapi yang paling daripada file biasa assignment lah kan. Kalau yang ada lampiran macam tu nak buat esei kan, karangan, nak buat soalan struktur. Kalau soalan yang mudah-mudah tu dah habis satu contoh subtopik macam ni saya ajar tadi kan. Dah habis satu subtopik, kita bolehlah come out dengan follow up ke come out dengan satu soalan question. Macam kita bagi soalan dalam kelas kan. Tentulah satu soalan sebelum kita keluar dari kelas sebagai penutup. Begitulah question ni. Survey pun boleh kalau kita nak survey. Survey adakah anda faham? Tidak. Kita tahu apa orang yang tak faham tu. Buat di media kelas lah. Boleh. Saya buat juga survey tu. Okay, nanti hari ni kelas last sebelum kita raya kan? Ya, raya. Dia ada benda nak tunjuk tadi kan? Apa dia? Tadi tu tunjuk tu video yang dia buat cantik tu. Alamak. Okey, sekejap jadi nak jawab tak soalan yang Jawi tadi? Ada ustaznya kat sini? Pun jawab sikit, semalam ustaz mana Ke tak ada hari ni ustaz tu? Yang mana tu? Tak, ustaz mana? Ustaz mana ya? Tak ada ustaz. YouTube apa benda tu? Kenapa kau bagi YouTube ke? Nak betulkan QA. Apa untuk Jawi? Untuk tulis Jawi ke apa? Ustaz, pun dia ustaz bagi tadi. Apa dia? Itu kata kau nak tengok video.
Oh, tengok video kejap Nak betulkan soalan MQA. Apa benda Cikgu Laila? Nak betulkan soalan MQA. MQA apa? Soalan 5 salah jawab. Kan? Tak apalah salah jawab, kita belajar cikgu. Salah tu satu pembelajaran juga. Alasan. Cikgu macam tu juga. Kan? Salah adalah satu bentuk pembelajaran. Okay. Rayu-rayu, ni tak boleh edit. Soalan yang ni ada markah ke? Tak ada. Tak ada, alamak. Terkofil lah kan. Masalah effort je. Tugasan ni kita bagi effort. Nampaklah effort cikgu dalam kelas kan. Diam je kan. Bagilah, bagi bonus kan. InsyaAllah kalau salah tak ada masuk ke sesi seterusnya. Ilya, kata nak buat announcement tu pasal link tu. Yang tak respon. Link apa tu? Tak ingat dah. Yang tu lah yang sebelum ni bincang tu yang apa ni? Yang 4 kali tak masuk dalam Yang itu tu. Yang gitu. Okey, sebelum saya pergi yang itu, saya selamat hari raya semua. Kalau nak keluar boleh keluar. Okey, saya nak menjawab soalan. Kita sebenarnya suara anak-anak masuk recording nanti. Okey, tak apa, nanti dulu ya cikgu. Okey, sebelum saya pergi ke yang Jawi tadi, sebab bukan semua orang nak tahu pasal Jawi kan. Okey, saya terangkan sikit tadi, ada sedikit perbincangan antara JU. Sebab kita dah letak borang kehadiran ni kat sini, sebenarnya tujuannya ialah untuk mengesan cikgu yang belum berjaya masuk ke dalam kelas. Jadi cikgu, sekali je cikgu isi kehadiran ni untuk sepanjang bengkel ni. Sebab kita nak kenal pasti berapa orang yang dah berjaya masuk, berapa orang yang belum. Kalau kelas kita dah sampai 5 kelas mid, cikgu masih lagi tak aktif kan, macam ni tak aktif kelas tadi. Satu lagi kelas sebelah ni. Kelas sebelah ni. Okay. Dia ada 2-3 orang yang macam tak aktif kan. Sebab tu hari ni kita tak bagi kelas meet, link kelas meet dalam group tele sebab kita nak cikgu masuk sini. Kalau cikgu hanya belajar kat meet, cikgu tak join kelas ni, cikgu tak jawab borang kehadiran.